Susah sangat kita nak tengok situasi apa? Suami isteri berpeluk, bercium di khalayak ramai. Kita tak tengok. Tapi bermula daripada artis, influencer, orang berpengaruh, orang yang terkenal, buat video non-stop, walaupun suami isteri peluk, kan cium pipi, kan cium dahi, kan cium ni peluk. Mula-mula ada suara. Tak elok, tak boleh, janganlah, tak sopan, tak manis. Lama-lama, yang ditegur ni mula-mula segan. Lama-lama ramai yang buat, akhirnya suara teguran ni tenggelam. Dan siapa yang tegur, kau dengki ke? Sebagaimana Nabi sebut, ghuraba. Nabi sebut ganjil ataupun sedikit. Golongan yang sedikit, golongan yang ganjil, Nabi sebut ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang ganjil. Beruntunglah orang-orang yang berasingan ataupun yang dilihat asing, yang dilihat pelik di akhir zaman. Nabi kata, Islam bermula dengan asing. Bermula dengan Nabi seorang. Sampaikan kepada isteri Nabi, orang yang kedua mengucap syahadat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian seterusnya. Bermula dengan pelik. Sebab apa yang dibuat oleh manusia ketika itu, Nabi bawa ajaran tak boleh buat. Apa kezaliman yang mereka buat, penindasan terhadap wanita, tak boleh buat. Sistem perhambaan yang sudah beribu tahun yang dilaksanakan, Nabi bawa satu agama yang akhirnya menghapuskan sistem penghambaan. Wanita yang sebelum itu boleh berpakaian bebas, turunnya perintah hijab tutup aurat, mereka ambil langsir-langsir rumah, mereka ambil pakaian mereka tanpa bertangguh, menutupi aurat mereka. Nabi bawa sesuatu yang ganjil, yang pelik, yang asik. Lalu ramai para sahabat Nabi, orang yang mengucap kalimah syahadah dibunuh dan diseksa. Nabi dikeji, dihina, dibuang dan sebagainya. Itulah permulaan Islam. Dan Nabi kata Islam akan kembali asing di akhir zaman. Kita sudah berada di ambang kiamat. Kita sudah berada di akhir zaman. Tidak ada umat selepas kita, ibu-ibu. Dan beruntunglah, alhamdulillah beruntunglah, kita yang masih mempertahankan pakaian yang menutup aurat. Kita masih mempertahankan majlis-majlis ilmu. Kita masih mempertahankan, kalau orang nampak macam kolok je, isteri yang taat suami sekian-sekian. Isteri yang hormat suami, isteri yang berbakti pada suami, isteri yang ikut suami, isteri yang dahulukan suami, isteri yang masak, yang gosok baju. Kadang-kadang pada zaman sekarang dilihat seperti ditindas, kolot. Isteri yang berusaha mencari pahala dan syurga melalui jalan suami, kadang-kadang dilihat ketinggalan zaman. Mula keluar suara-suara. Memang bagus sebenarnya empowerment wanita dari satu sudut. Tapi ada suara yang tidak benar. Akhirnya wanita hari ini bersuara lantang meninggi suara tanpa asas yang kuat, asas yang kokoh dengan para suami. Isteri hilang, para wanita hilang arah tuju. Allahu Akbar. Itu zaman sekarang, tuan-puan sekalian. Kita tak tahu zaman anak-anak kita nanti. Dulu kita jarang tengok pakai seluar panjang. Minta maaf lah saya sebut ni. Kita susah sangat nak tengok wanita pakai seluar panjang. Susah sangat. Mula-mula keluar wanita fashion pakai seluar, longgar ke, ketat ke, memang kita akan rasa pelik. Ish, pakai seluar, tak sopan, tak senonoh. Sebab pakaian wanita pada zaman Nabi adalah berbentuk kain, jubah, berpakaian yang luas. Dan seluar itu sinonim dengan pakaian lelaki. Perempuan pula berkain. Lelaki berseluar, perempuan berkain. Begitu julah pakaian tradisi orang Melayu kita. Lepas sudah jadi kebiasaan orang muda.
Tapi sekarang dah jadi kebiasaan juga orang tua. Tak ikut, tak kira lah di mana sahaja. Kalau dulu nak naik bukit je pakai seluar, nak jogging pakai seluar. Tapi sekarang sudah selesa. Nak pergi shopping komplek pun pakai seluar. Nak pergi ziarah-ziarah tempat-tempat ibadah, tempat-tempat makam pun pakai seluar. Saya minta maaf. Walaupun nampak perkara tersebut macam asalkan tutup aurat kan Ustazah, asalkan longgar kan, memang akan ada beza. Bila pakai seluar, baju pula singkat paras peha. Bila angin datang, saya nak tanya, walaupun longgar, berbentuk tak peha? Berbentuk tak peha? Kalau pakai seluar longgar, pasu atas daripada lutut ataupun atas daripada tengah-tengah peha, angin datang, berbentuk tak peha? Jujur, berbentuk tak? Kalau pakai jubah, baju kurung, angin datang berbentuk juga. Tapi kita boleh tarik tak? Kita boleh tarik. Tapi kalau pakai seluar boleh tarik tak? Pelik kalau tarik. Dulu tak biasa, sekarang jadi biasa. Dan kalau saya sebut macam ni, saya dianggap asing. Saya dianggap pelik, saya dianggap tidak ikut trend. Benda tu pun nak disebut-sebut, ustazah ni melampau, ustazah ni berat, ustazah ni keras. Tuan-puan sekalian, akan sampai satu masa pakai tudung pun akan dianggap adalah satu perbuatan yang berat dan siapa yang tegur, dah berlaku dah hari ini. Bila ada pihak yang menegur wanita tidak menutup aurat, suara itulah yang akan dikecam, suara menegur. Betul atau tidak? Kalau dulu susah sangat kita nak tengok adegan. Okey, ataupun susah sangat nak tengok scene pun saya takut salah sebut. Tak apalah. Susah sangat kita nak tengok situasi apa? Suami isteri berpeluk, bercium di khalayak ramai. Kita tak tengok. Tapi bermula daripada artis, influencer, orang berpengaruh, orang yang terkenal, buat video non-stop, walaupun suami isteri peluk, kan cium pipi, kan cium dahi, kan cium ni peluk, mula-mula ada suara. Tak elok, tak boleh, janganlah, tak sopan, tak manis. Lama-lama yang ditegur ni mula-mula segan. Lama-lama ramai yang buat, akhirnya suara teguran ni tenggelam. Dan siapa yang tegur, kau dengki ke? Apa masalah? Dia orang kan lelaki bini? Apa masalah? Lepas tu dah jadi normal. Nak tegur pun rasa macam dah tak kena, macam ketinggalan. Lepas tu keluarlah pula video suami isteri dalam kolam mandi, tanpa baju, berpeluk, cium sampai leher. Dan saya bukan terkejut dengan jawapan artis tersebut. Saya terkejut tengok komen netizen. Tahu tak bila saya tengok komen netizen? Ramai sangat yang backup. Mereka suami isteri yang sah ke? Sah kan? Apa masalah? Orang ni dengkilah dia orang tu mesra. Sekarang ditunjukkan di khalayak ramai. Hari ini orang berbunyi, percayalah adegan seperti ini, tak apalah, ikut saya lah nak sebut macam mana kan. Asalkan faham kan. Dah orang kampung saya sebut adegan. Aduh lah. Okey, lepas ni buat macam biasa ya, jangan macam pelik kalau saya tu salah sebut. Lepas ni, adegan seperti itu akan dilihat tidak pelik dan ramai yang mula buat. Yang buat ini Muslim. Yang buat ini orang Melayu yang penuh dengan sifat malu. Bahkan artis bukan Islam ataupun Cina, India di Malaysia pun tak buat. Atas dasar cari rezeki, arahan produser,
arahan penerbit dan sebagainya. Allahu Akbar. Bila pendakwah tegur, pendakwah tidak berhikmah. Pendakwah kenapa tak komen, tak PM direct? Saya bagi tahu, saya banyak PM artis. Saya banyak PM, bahkan artis non-Muslim saya PM. Saya buat personal message tegur. Tak dibaca. Dan tidak ada yang balas. Mereka buat secara terbuka. Meracuni. Itu merupakan apa, ibu-ibu? Itu adalah soft porn. Kita panggil lucah yang ringan-ringan. Lucah yang berat tidak akan bermula, melainkan bermula dengan kelucahan yang ringan. Merosakkan mata, pemikiran. Ini yang tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita apa? Mampukah kita hadapi saat kiamat tiba? Saat kiamat tiba, ibu-ibu, saya pasti ibu-ibu hadapi konflik bila nak menegur anak menantu. Betul atau tidak? Konflik nak menegur cucu. Kehidupan, pakaian, cara berhibur, cara bercakap, cara baring, cara duduk, cara berjalan. Kadang kita dianggap macam nenek yang tak sporting. Mak yang terlalu busybody. Mak yang tak habis-habis bising daripada kecil sampai tua. Bising tak habis-habis. Mak yang tak up to date. Allahu Akbar. Saya sampai hari ni, kalau pakaian saya warna cerah sikit, mak saya telefon. Kalau dia nampak saya ni pun, saya pakai ada garis-garis ni pun saya risau kok mak saya nampak saya pakai. Padahal tak ada masalah pun. Mak saya bukan ustazah. Mak saya guru sains, guru fizik, guru admat. Mak saya bukan orang dalam bidang agama. Ayah saya bukan ustaz. Ayah saya businessman. Tapi dalam bab pakaian anak bukan daripada kecil, tapi sampai sekarang dah ada suami. Ada dah berapa abaya saya orang bagi hadiah, saya tak boleh pakai dah. Sebab mak sebut sekali je. Hari tu ada nampak ada gambar pakai abaya, ada bunga-bunga tengah tu. Tak payah pakailah semak. Okey mak. Walaupun rasa nak jawab macam-macam jawapan. Kan longgar, kan tak ada masalah, bukanlah ketara sangat. Macam-macam nak jawab. Tapi saya tahu, pengalaman saya hidup, kalau ada yang emak saya tak suka, saya terus buat, usaha saya tu tak boleh pergi jauh. Walaupun saya ada jawapan untuk apa yang mak saya tegur. Besar sangat pengaruh dan kesan redha, nasihat, teguran, pesanan seorang ibu. Walaupun kita rasa kadang-kadang nak cakap, mak, Asmat dah dewasa, anak dah 7, Asmat dah tua, Asmat dah ada suami kan. Suami cakap okey lah. Tetapi kata-kata itu hanya bergema dalam hati, kadang-kadang ada rasa. Tetapi kerana ibu ni sikapnya, sifatnya adalah dia ingin sentiasa memberi nasihat, memberi teguran apa yang dia rasa. Sekiranya seorang anak menghalang ibunya untuk memberi nasihat, maka putuslah rahmat dalam hidup dia. Apabila seorang ibu cakap, mak tak nak cakap apa dah. Apa nak jadi-jadilah. Kalau mak nasihat sepatah, kau jawab 10 patah. Kalau seorang ibu mula diam, mula tak bersuara, mula tidak mahu berkata apa-apa lagi untuk kehidupan anaknya, maka sebenarnya anak ini telah terputus laluan ataupun perantaraan rezeki daripada Allah, rahmat daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Memang siapa yang ada ibu, ada ayah yang tua, ujiannya berat. Dia kembali kadang tu pada umur tertentu, akalnya jadi separuh balik. Ada je benda tak kena, ada je benda yang salah, ada je benda yang nak ditegur, ada je. Bagaimana kita masa kecil dulu, ibu ayah sabar melayan kita. Ulang salah yang sama, walaupun dah ditegur setiap hari. Begitulah yang berlaku pada kita esok lepas tua. Bila tua, bukan lepas tua dah mati dah kita. Bila kita tua,
sampai masa akal kita dah mula separuh. Sebab itu hari ini bekalan kita sabar dengan anak. Dan jangan pernah, walaupun kita diuji dengan anak, menantu, cucu, jangan pernah berhenti berdoa untuk mereka. Tugas ibu dan ayah sampai mati tidak akan pernah putus doa untuk anak-anak. Selama kita berdoa untuk anak, yakin dan percaya, Allah dalam hadis qudsi Allah sebut apa? Ana indi zanni abdi bi. Aku sebagaimana sangkaan hamba-hambaku. Berdoa dengan Allah dengan yakin bahawa kita semua akan berkumpul dengan anak-anak cucu kita, dengan pasangan, dengan adik-beradik. Walaupun saat kita nak hembuskan nafas terakhir dah, nak mati dah, kita belum melihat perubahan kepada anak, cucu ataupun ahli keluarga. Jangan ada sekelumit rasa perasaan pun bahawa soalannya tak ada harapan. Sebab Allah sudah berjanji, aku sebagaimana sangkaan hambaku, keyakinan hambaku. Sakit hati macam mana pada anak? Angkat tangan dengan Allah. Ya Allah, ampuni anakku ya Allah. Ya Allah, maafkan anakku ya Allah. Berikan jalan buat anakku ya Allah. Sakit macam mana? Selagi mana kita berdoa, dan Nabi sebut doa mukhul ibadah. Doa adalah kepala kepada ibadah. Orang yang berhenti berdoa, dia hilang hala tuju ibadah. Itulah kekuatan yang tidak boleh ditandingi dengan apa pun. Kekuatan seorang ibu dan ayah yang tidak pernah berhenti. Tuan-puan sekalian, saya sekadar share. Bukan saya nak kata, sebab kadang ada orang tegur saya, Ustazah janganlah share amalan macam riak, macam menunjuk. Saya share, saya nak bagi contoh ataupun saya nak bagi kaedah. Saya kan selalu tinggalkan anak-anak kan. Saya tinggal 10 hari, saya tinggal 5 hari, saya tinggal berbelas hari, saya tinggal 20 hari pergi luar negara. Buat misi ke ataupun urusan kerja, urusan dakwah. Anak saya kan 7 orang, 4 sekolah menengah, 3 sekolah menengah, 2 sekolah rendah dan 2 di tadika. Bukan orang tak cakap. Abaikan anak, tinggalkan anak, kesiannya jadi anak ustazah ni. Dan bukan orang tak cakap, saya bukan isteri yang baik. Kesian suami dia, asyik kena ikut, kena follow. Dia pula yang bla bla bla. Bukan saya tak baca cemohan, kecaman dan sebagainya. Dan bukan saya tak risau anak-anak. Anak rasa macam mana? Anak rasa sedih ke? Selalu kena tinggal, tak cukup kasih sayang. Tapi saya usaha untuk setiap hari. Saya mula, yang pertama saya akan baca suratul Fatihah khusus buat arwah ayah saya. Kemudian surah Al-Fatihah yang kedua khusus buat arwah mak mertua saya. Dan yang ketiga untuk ibu saya. Dan yang keempat untuk bapa mertua, ini yang masih hidup. Dan yang kelima untuk suami. Lepas tu yang keenam, anak pertama saya sebut Al-Fatihah ini, ya Allah, untuk anakku Atikah, ya Allah. Seterusnya Luqman, Maisara, Imran, Safwan, Rayhana, Fatimah. Muslimat, bila baca setiap ayat dalam surah Al-Fatihah itu, sebab Nabi sebut apa? Al-Fatihah itu syifa, penyembuh. Dan Nabi bersabda, hadis yang sahih, tidak ada surah yang menyamai keagungan surah Al-Fatihah. Sama ada yang terkandung di dalam Taurat, Zabur, Injil, bahkan di dalam Al-Quran. Tidak ada surah, tidak ada ayat yang boleh menyamai suratul Fatihah. Bila saya bermula ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama-Mu ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saya bayangkan Allah kukuhkan kasih sayang saya walaupun jauh dengan Atikah. Saya bagi contoh, ketika saya sedekahkan, saya bacakan Al-Fatihah untuk Atikah. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Masa tu apa yang
Saya pernah kecil hati dengan Atikah contohnya. Saya pernah sedih perbuatan dia. Saya tolak semua, saya ucap syukur. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan yang mentadbir sekian alam. Engkau kurniakan aku anak seperti Atikah. Bila sebut Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih yang Penyayang, ya Allah sayangilah anakku Atikah. Rahmatilah dia ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan hari kiamat. Masa ini saya bayangkan apa? Permudahkan hisabku sebagai ibu Atikah dan Atikah di hari akhirat kelak. Sebab ayat itu bermaksud Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Dan saya bayangkan juga Malik, pemilik. Atikah milikmu ya Allah, bukan milikku ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Masa tu saya bayangkan, saya mengharap Allah tolong Atikah untuk jadi anak yang salihah, untuk jadi pelajar yang kuat menghadapi ujian. Sekarang dia nak ambil SPM. Iyyaka na'budu ya Allah, kepadamu kami memperhambakan diri, jadikan Atikah seorang hamba-Mu yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Masa ni saya akan menangis. Setiap nama anak dan setiap bacaan tu saya akan menangis. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami, tunjuki anakku Atikah ini jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang Engkau marah, Engkau benci, Engkau murka. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ibu-ibu, indah tak? Bila saya baca Al-Fatihah untuk suami saya nangis. Saya syukur Allah beri suami. Saya syukur di atas kelebihan dan kekurangannya. Bukan bersyukur di atas kelebihan saja. Atas kekurangannya memberikan saya rasa sabar terhadap suami. Daripada kekurangan dan kesilapannya saya beroleh pahala sabar. Daripada kelebihannya saya dapat pahala syukur. Saya mendoakan supaya suami saya dapat petunjuk yang jelas daripada Allah bila sebut ihdinas siratal mustaqim, supaya memimpin kami ke syurga. Saya tak akan baca Al-Fatihah sekaligus sebab saya tak mampu nak fokus. Tapi saya akan baca satu demi satu sampai habis. Dan yang terakhir, saya akan baca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Dan sebagai penutup, saya ingat pesan Habib Ali Zainal Abidin ketika bertemu berdepan. Dia pesan Ustazah kena doakan follower Ustazah. Dia guna istilah follower pun saya tak suka sebut anda semua follower. Anda semua adalah sahabat seperjuangan. Tapi nak mudah istilah. Yang menyokong perjuangan Ustazah, yang mendokong. Tanpa mereka Ustazah tak boleh nak kekal di jalan dakwah. Siapa? Ibu-ibu semua. Saya akan niatkan, ya Allah, buat sahabat-sahabat di alam maya yang tak pernah bertemu. Buat sahabat-sahabat yang pernah bertemu. Sama-sama di jalan dakwah ini, ya Allah. Kepada mereka, ya Allah. Al-Fatihah. Kita tahu surah Al-Fatihah setiap ayat adalah doa. Betul atau tidak? Hadis Nabi. Dan setiap ayat surah Al-Fatihah itu, sahabat-sahabat, ada masalah ke? Tak dengar daripada tadi. Sebab sekarang, sorry memang akan terganggu bila teknikal. FB duk cakap tak dengar, akhirnya mereka left. Daripada tinggi tadi, dah kurang dekat 2000. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat semua, kalau kita dapat beramal dengan amalan tersebut, ataupun amalan yang ibu-ibu sedang buat sekarang, yang paling penting, apa pun amalan, khusyuk daripada hati. Faham apa yang disebut, apa yang dibaca, apa yang didoakan. Mohon. Sebab itu, kalau saya buat bacaan-bacaan ni, saya memang kena ambil masa dan saya akan pejamkan mata. Memang air mata akan mengalir. Sebab ketika bacaan tu, saya akan bayang wajah anak yang saya sebut nama. Saya akan menangis dan saya akan senyum juga. Silih berganti. Sebab terbayang keletah lucu dia.
terbayang dia membahagiakan kita. Samalah bila bayangkan wajah ayah dan baca suratul Fatihah, rasa rindu dengan arwah. Samalah dengan suami dan sebagainya. Dan mudah-mudahan surah Al-Fatihah itu menjadi tautan walaupun berjauhan. Bila balik, tak ada rasa kekurangan walaupun dah 10 hari tak jumpa. Tidaklah jadi terkurang kasih sayang anak pada kita. Tidaklah anak meluahkan perasaan dia ni rasa macam terkilan ataupun tak cukup kasih sayang ataupun dia meluah pada kawan-kawan. Saya sangat takut kalau anak-anak saya meluah pada kawan-kawan, dia tidak gembira ataupun tak seronok jadi anak saya. Sebab anak-anak saya yang kecil dulu kadang dia masih kecil sekolah rendah kan. Kadang dia cakap tak best lah jadi anak Umi. Kalau boleh tak nak jadi, bukan tak nak jadi Umi, kalau boleh tak nak orang tahu dia ni anak saya. Kalau Umi datang, Umi jangan masuklah sekolah. Umi tunggu jauh-jauh. Tak best lah. Kenapa? Selalu kena ejek. Selalu kena ejek. Bila anak Ustazah Asma kena jadi perfect. Bila buat salah sikit, macam ni ke anak Ustazah Asma? Cakap kau bagus sangat mentang-mentang kau anak Ustazah Asma. Kena ejek itu, kena ejek ni. Sampai mereka rasa macam tak best lah jadi anak Umi. Nak pindah sekolah tak nak orang tahulah. Subhanallah. Apa yang saya boleh minta? Allah beri kefahaman, kematangan walaupun belum usia lagi. Suratul Fatihah sangat hebat. Kalau nak baca dalil-dalil kehebatan surah Fatihah, sebab itu surah yang paling aula, surah yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling banyak fadilat ada suratul Fatihah. Berubat dengan surah Al-Fatihah. Sakit zahir ke, sakit batin ke, sakit yang boleh dilihat tak boleh dilihat ke, berubat dengan suratul Fatihah. Ambil air baca suratul Fatihah dengan khusyuk, dengan yakin. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Baik, saya tahu masa ni sampai pukul berapa Hajar? 11.30. 11.45. Lebih kurang setengah jam je lagi ni. Tak masuk tajuk lagi. Tapi walaupun tak masuk secara langsung, tapi sebenarnya secara tak langsung kita dah masuk dah. Kita dah mula daripada awal tentang keadaan umat akhir zaman. Dan ujian kita sebagai ibu, sebagai isteri. Dalam keadaan situasi, kata-kata kita kadang itu tersekat nak cakap. Tak didengar, ditolak. Tapi kita ada kuasa doa ibu-ibu. Al-Quran itu mukjizat. Kita ada bacaan Al-Quran ibu-ibu. Kita tak mampu ikhtiar direct yang dilihat, yang dinampak. Kita ikhtiar dengan cara yang paling hebat dan paling tajam. Nabi sebut apa? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Kenapa disebut senjata? Apa tujuan senjata? Apa peranan senjata? Mempertahankan diri senjata. Senjata digunakan untuk lawan musuh. Betul atau tidak? Kenapa Nabi sebut ad-du'a silahul mu'minin? Doa senjata orang mukmin. Siapa musuh kita? Syaitan. Hawa nafsu kita. Bisikan-bisikan manusia yang mengajak kejahatan. Doa boleh mengalahkan sebab kita ada senjata doa. Dan doa adalah benteng daripada musuh. Yang mengalahkan kita bukan suara-suara negatif. Bukan ejekan dan kecaman manusia. Yang mengalahkan kita adalah iman kita yang lemah. Yang tidak boleh menampung ujian-ujian yang memang Allah dah janjikan. Kamu tidak akan dikatakan beriman selagi mana kamu tidak diuji. Orang yang beriman pasti akan melalui ujian. Sebab itu selain daripada kita mematahkan kata-kata fitnah, kita kena menguatkan iman kita dengan doa. Dengan doa. Allahu Akbar. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mampukah kita hadapi saat kiamat tiba? Saya nak membacakan, memang penjelasan ini agak panjang. Hakikat dan tanda-tanda akhir zaman. Hakikat dan tanda-tanda akhir zaman. Kalau ikutkan nota ni, saya ambil daripada Bayan Linnas siri 161 daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. On the way tadi saya baca, saya rasa rugi sangat sebab kalaulah nak tunggu ibu-ibu ataupun saya sendiri baca, mungkin tak baca.
Tetapi asbab ceramah dan kuliah ini, akhirnya saya pun dipaksa Allah untuk baca sebab saya nak buat persiapan. Dan saya nak baca penjelasan Bayan Linas daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan tentang hakikat dan tanda akhir zaman. Supaya kita tahu persiapan apa yang kita perlu buat. Kita nak cek kita dah buat persiapan ataupun belum. Permulaannya adalah persoalan berkaitan dengan Dajjal. Persoalan berkaitan dengan Dajjal. Dan bila sebut pasal Dajjal, muslimin-muslimat sekalian, ia bukan hanya berkisar tentang Dajjal Al-Masih mata satu. Tetapi dalam hadis Nabi telah menyebutkan tentang Dajjal ni daripada zaman Nabi lagi. Nabi guna perkataan Dajjal bukan ditujukan kepada Dajjal mata satu Al-Masih, Dajjal Al-Masih tu. Tetapi ditujukan kepada orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, itu juga Dajjal. Dan segala bentuk fitnah, tipu daya ataupun makar-makar perancangan yang merosakkan akidah, itu semua itu adalah daripada tipu daya ataupun hasutan Dajjal. Maksudnya Dajjal-Dajjal kecil sebelum keluar Dajjal yang besar. Okey. Bila sebut perkataan Dajjal, apa maksud Dajjal? Cuba sebut Dajjal. Bila sebut rasa macam mana? Cuba sebut dengan nak marah. Dajjal. Oh gitu kan. Nak sebut pun takut ya. Dan rasa tak nak sebut pun Dajjal. Tak ada istilah pedajjal orang. Masuk pedajjal orang? Khianat pada orang. Maksudnya Dajjal ni satu perkataan yang kita tak sebutlah hari-hari, yang kita tak nak sebut. Dan itu di antara hikmah kenapa di dalam Al-Quran tak ada satu pun perkataan Dajjal. Itu kan yang jadi pertikaian. Al-Quran tak ada sebut pun perkataan Dajjal. Dajjal disebut dalam hadis-hadis Nabi. Tapi dalam Al-Quranul Karim nama Dajjal tak ada. Tetapi ayat Al-Quran tentang Dajjal ada. Apabila keluarlah sekian-sekian tetapi yang dimaksudkan itu Dajjal. Para ulama kata tidak disebutkan Dajjal kerana Allah menghina dan nak meremehkan. Tak nak dilihat Dajjal itu penting sampai diberi perhatian. Itu di antara hikmahnya. Masya Allah. Okey, masuk perkataan Dajjal itu, asal perkataan daripada Dajjala membawa maksud menutupi sesuatu. Apa beza Dajjal Al-Masih dengan Isa Al-Masih? Pernah tak kita tanya-tanya? Dajjal Al-Masih dengan Isa Al-Masih. Apa beza ni? Kenapa Dajjal pun diberi gelaran Al-Masih? Bila keluar Dajjal Al-Masih, yang membawa maksud dia menutupi kebenaran. Dia menutupi petunjuk. Dia menutupi cahaya. Dan Isa Al-Masih, dia menutupi kebatilan, menutupi kejahilan, menutupi kezaliman, menutupi kegelapan dan memberi cahaya. Tetapi manusia akhir zaman akan keliru di antara siapakah yang menutupi. Keliru sebab nampak Dajjal yang beri cahaya. Dajjal yang beri makan. Dajjal yang berikan keperluan. Tuan-puan, muslimin-muslimat. Kalau saya buat pengumuman, saya ada 100 kilo jongkong emas. Dan setiap 1 kilo saya nak bagi hadiah. Siapa yang nak boleh datang ke galeri Ustazah Asma Seremban. 1 kilo emas berapa harga? Biasa tak beli sekilo? Ha? Ikan sekilo, ayam sekilo, emas sekilo. Tak biasa beli. Berapa? Kalau sekilo emas berapa? 300,000. Ha? 300,000. Ha, kalau orang kaya kan, pergi kedai mana nak sekilo, macam tu kan. Okey. Saya kata nak cari satu orang nak bagi hadiah.
pada tarikh sekian, pukul 8 pagi pada hari Jumaat ni contohlah. Saya pun buatlah iklan di Facebook. Agak-agak apa yang berlaku? Satu Malaysia datang kot. Bukan satu Malaysia lah. Indonesia pun datang, orang Brunei pun datang. Sekilo kot. Bukan dia je pergi, satu keluarga. Kalau 7 orang dapat 7 kilo. Contoh saja ni. Boleh jadi pukul 8 pagi, 2 hari sebelum orang dah beratur dah. Berkhemah apa semua, betul tak ni? Boleh jadi, boleh orang saling membunuh tak? Sebab pintas aku datang dulu sebab nak termasuk dalam 100. Dia yang ke 100 ni, aku sampai dulu, aku dulu gini. Lepas tu cek pula, engkau 2 orang satu keluarga, seorang je lah, bla 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 bla. Tuan-puan sekalian, itu baru 100 kilo emas. Dalam keadaan kenyang, bukan tak ada rumah, bukan tak ada kereta, bukan tak ada baju, bukan tak ada laki, bukan tak ada anak. Kalau dibuat sungguh, tak payah 100 kilo emas lah. 1 kilo pun jadi huru-hara. Bahkan hari ini manusia sanggup buat apa saja untuk dapat duit daripada TikTok. Contoh ada influencer. Nak dapat 100 kena buat ni. Walaupun perbuatan itu menjatuhkan maruah. Suruh buka baju. Suruh joget sekian dapat 100. Boleh ikut ni. Buat. Itu baru 100. Baru 50. Bila Dajjal datang dalam keadaan kemarau, yang mana Allah perintahkan, kita sebut pasal kemarau ni. Ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang kemarau ni. Sesungguhnya sebelum keluar Dajjal, hadis Nabi SAW. Sesungguhnya sebelum keluar Dajjal akan berlaku 3 tahun yang sangat dahsyat. Manusia akan dilanda kelaparan yang teruk. Allah akan memerintahkan langit menghentikan 1/3 hujan. Dan memerintahkan bumi menahan 1/3 tumbuhan. Dan memerintahkan bumi menahan 1/3 tumbuhan. Pada tahun kedua, Allah akan memerintahkan langit menghentikan 2/3 hujan. Dan memerintahkan bumi menahan 2/3 tumbuhan. Pada tahun ketiga, Tuhan akan memerintahkan langit menghentikan keseluruhan hujan. Dan bumi menahan keseluruhan tumbuhan. Kesemua tanah akan kering kontan dan tandus. Lalu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, apakah makanan manusia pada waktu tersebut? Baginda menjawab, tahlil, takbir dan tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah makanan. Dan percayalah zikir ini hanya orang beriman saja yang mampu menuturkan, dan Allah beri rasa kenyang, Allah hilangkan dahaga dengan zikir tersebut. Cubalah test hari ni, jangan makan apa-apa, zikir ni je. Sampai malam, tambah esok sehari lagi. Apa akan jadi? Migraine, suami salah cakap je, bang saya tengah zikir ni. Saya tengah test ni, iman ni, nak bersedia hadapi Dajjal ni. Awak jangan nak pendajjal saya pula. Oh, suami tiba-tiba jadi Dajjal. Awak jangan cacat, saya nak jimatkan tenaga ni. Awak nak makan, awak masak sendiri. Saya kena kekal duduk je. Kalau tak guna tenaga saya dah bertahan. Saya nak cuba 2 hari dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Anak pun buat perangai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, jantung guna zikir. Boleh jadilah. Nak cakapnya hari ini, kalau dengan zikir ini, mustahil kita boleh kenyang. Tapi saat ini akan tiba yang mana benar-benar orang beriman akan teruji. Manusia ketika ini saling membunuh, makan adik-beradik, makan kawan, makan jiran sebab kelaparan. Semua daun-daun hijau semua dah habis sampai daun-daun kering. Ini zaman yang sangat dahsyat. Dan selepas itu Dajjal keluar dengan hujan, dengan air sungai, dengan makanan, dengan pelindungan, dengan segala-galanya. Hari ini kalau datang ujian tarikan dunia, dalam keadaan dunia ada di tangan kita, ada di rumah kita, pun kita tak mampu nak hadapi. Sebab itulah Nabi bekalkan kita amalan 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir suratul Kahfi. Yang mana janji Nabi, janji yang benar. Nabi kata barang siapa yang membaca, menghafal, beramal dengan 10 terawal suratul Kahfi, maka Allah akan lindungi dia daripada Dajjal. Dajjal tak boleh apa-apakan dia. Dajjal tak boleh nak dekat dengan dia. Dajjal tak boleh nak sentuh dia. Dia di kalangan yang terjaga.
Kita tahu Dajjal tak boleh masuk ke kota Madinah, kota Makkah, sebagian mengatakan Masjidil Aqsa juga Dajjal tak boleh nak masuk. Tetapi kalaupun kita tidak berada di kota-kota suci yang dijaga oleh para malaikat ini, ketika Dajjal keluar 40 hari, yang mana satu hari ibarat satu tahun. Bunyi 40 hari macam sekejap. Sekejap 40 hari nahanlah dengan Dajjal tu ha. Tapi satu hari itu ibarat setahun. Mula-mula satu hari ibarat sebulan, lagi lama, lagi nak penghujung satu hari ibarat satu tahun. Boleh jadi 40 hari ibarat 40 tahun. Sekejap ke lama? Lama. Tapi ada golongan yang Dajjal tak boleh sampai. Bukan hanya tempat yang Dajjal tak boleh sampai, tapi ada golongan Dajjal tak boleh nak apa-apakan. Mereka yang beramal dengan 10 ayat yang terakhir dan terawal suratul Kahfi. Kita tak akan nampak bagaimana surah itu akan melindungi kita. Hari ini nenek-nenek bersungguhlah suruh cucu hafal 10 ayat terawal surah Al-Kahfi. Cucu hafal lah, sebab nampak gaya nenek tak sempat Dajjal. Cucu confirm sempat. Boleh jadi cucu Wan ni jumpa Dajjal ni ha. Jadi cucu kena hafal. Nenek dah tua ni, nampak tanda-tanda besar tak keluar lagi. Nenek tak sempat dah ni, nenek mati dulu. Cucu ni kena risau. Kita pun risau juga anak kita, suruhlah anak kita hafal. Tak hafal-hafal juga. Mereka anggap remeh, mereka anggap mudah. Sebab mereka tak sampai umur macam kita. Yang hujung-hujung waktu asyik dengar ceramah, asyik dengar kuliah. Masa kita muda dulu pun, kita fikir ke pasal Dajjal. Tak ada, sibuk besarkan anak. Sibuk cari rezeki. Mereka akan mula rasa apa yang kita rasa sekarang bila sampai umur macam kita. Tetapi saya selalu sebut kepada ibu-ibu, nenek-nenek, atuk-atuk, ayah-ayah. Mana-mana ibu, ayah, atuk, nenek yang istiqamah dengan satu amalan, amalan itu kebaikannya bukan untuk dirinya sahaja. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah akan kumpulkan zuriat keturunan orang-orang yang soleh. Boleh jadi anak cucu itu Allah pelihara daripada Dajjal. Asbab istiqamahnya nenek ni beramal dengan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Dalam kita beri nasihat dan kita suruh anak cucu kita beramal, tapi mereka masih lagi baca tak baca, hafal tak hafal, ayat pertama pun tak hafal. Kitalah terus istiqamah dengan bersangka baik, ya Allah, moga amalanku ini bukan untuk diriku saja, tapi untuk seluruh ahli keluargaku. Dan insya-Allah asbab kita istiqamah, Allah tengok kita yang tua ni istiqamah baca ni, dah tua-tua cuba hafal juga ni, akhirnya Allah berikan hidayah dan petunjuk anak cucu kita juga mula beramal dengan pesan Nabi. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. 10 minit lagi masa kita ni. Dajjal dari sudut bahasa bermaksud menutup akan sesuatu. Ini kerana Dajjal antara sifatnya adalah al-kazib, pendusta. Dan pendustaan adalah menyembunyikan ataupun menutup akan sesuatu. Selain itu, Dajjal juga membawa maksud menyembunyikan kebenaran dan membuat tipu daya terhadap manusia, serta menampakkan kecantikan pada perkara yang batil. Manakala dari sudut istilah pula, Dajjal boleh dikenali dengan beberapa sifat yang dikhabarkan oleh baginda melalui hadis-hadisnya. Dajjal manusia ke makhluk selain pada manusia? Dajjal daripada hadis Nabi, ini daripada Jabatan Mufti ni, kesimpulan daripada hadis-hadis Nabi, yang paling masyhur dan yang paling sahih, Dajjal adalah seorang manusia. Rambutnya kerinting dan kusut masai. Sebelah matanya buta. Tertulis pada dahinya kufur, kafara, kufur. Kalau kita fikir logik, takkanlah manusia terpedaya. Semua manusia dah tahu Dajjal mata satu, pada dahinya ditulis kafara. Takkan nak percaya pada Dajjal lagi? Tanpa sekat hari ni ramai orang jumpa bomoh yang terangan sesat. Itu bukan Dajjal lagi. Dajjal ni depan mata. Depan mata, dia tunjuk jelas depan mata. Daripada kering, daripada kontang, turunnya air sekian-sekian. Dan sebahagian para saintis ataupun kajian-kajian ilmuwan, ketika Dajjal keluar, teknologi berada di tahap paling canggih. Yang mana
teknologi itu boleh membentuk benih-benih ataupun hujan boleh turun. Teknologi yang begitu canggih sampai sekian-sekian. Dan yang menggerakkan teknologi itu kita dah tahu dah, Yahudi dan Israel. Semalam saya banyak cakap pasal Yahudi Israel. Live semalam memang disekat. Tapi masih ada, tapi engagement reach memang disekat. Sebab saya baru balik dan melihat sendiri bagaimana kehidupan rakyat Palestin di Baitul Maqdis dan bagaimana Yahudi dan Bani Israel di kalangan Yahudi ketika saya berada di Jerusalem. Bagaimana makam Nabi Daud memang dikuasai mereka. Kita boleh tengok sekejap dari jauh. Makam Nabi Soleh ditutup terus, kita langsung tak boleh pergi ziarah. Dan bagaimana dengan mata boleh tengok daripada celah-celah makam Nabi Ibrahim, boleh tengok bagaimana mereka melakukan ritual ibadah mereka di makam Nabi Saleh alaihi salam. Dan sekatan-sekatan terhadap orang Islam Palestinian di sana. Dan kenapa banyak kehidupan Palestinian tak dapat liputan dunia? Kerana orang yang buat liputan, orang yang cuba bagi bantuan akan menghadapi ancaman. Saya pun diberi peringatan banyak untuk keselamatan. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita baca hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Ad-Dajjalu mamsuhul ain maktubun baina ainaihi kafir. Dajjal itu matanya terhapus seolah-olah tidak bermata, tertulis di antara kedua matanya kafar. Saya sebut pasal bomoh tu, tuan-puan sekalian. Saya jumpa ramai isteri yang terdesak gunakan bomoh untuk kembalikan cinta suami. Ustazah, saya dah ikhtiar macam cara. Doa saya dah buat, air tawar dah buat, saya dah cuba berubah, saya dah ni, tapi suami tetap tak nak cintakan saya apa semua. Akhirnya saya jumpa seorang, dia ustaz ustazah. Sebab dia baca Al-Quran. Ustaz ustazah. Dia suruh puan buat apa? Dia suruh buat, dia pun sebutlah, perbuatan khurafat lah. Sampai menggunakan air kaki dia, sampai menggunakan air basuhan sekian-sekian, campurkan itu, campurkan ini. Dan bila saya buat ustazah, alhamdulillah, sebut alhamdulillah tu, menjadi ustazah. Suami saya jadi romantik, memang tak nak keluar dari rumah, asyik nak berkepit dengan saya, bla 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 bla. Saya pun kata, puan menyebut nama Allah di atas kesyirikan. Puan buat perkara syirik, dia kalau puan meninggal, puan tak sebab taubat, dosa puan tidak akan diampunkan Allah. Nabi dah sebut, semua dosa diampunkan Allah, melainkan syirik. Baik puan bertaubat dan hentikan semua, putuskan semua. Saya kena bagi tahu ke suami ustazah. Saya harap puan, bila puan berhentikan semua, puan taubat dengan Allah, perbuatan puan itu akan digugurkan oleh Allah. Sebab hadis Nabi sebut apa? Allah itu maha pengampun. Apabila Allah mengampuni hambanya, umpama hambanya tak buat. Kita kalau buat salah dengan manusia, manusia ingat lagi apa yang kita buat. Betul atau tidak? Tapi Allah bila kita mohon ampun, sungguh-sungguh, taubatan nasuha, umpama kita tak pernah buat kesalahan tu. Lepas tu nanti kalau suami saya dah sedar, saya kena cerita ke? Kalau tidak ada keperluan, puan tak perlu cerita. Cukup selepas itu, puan berusaha dan bertaubat dan laluilah kehidupan dan terimalah apa jua kenyataan. Sebab itu aib yang besar sangat bila puan dah terlibat dengan perkara yang syirik. Saya jumpa ramai ibu bapa buat syirik demi anak sembuh. Anak sakit. Doktor kata dah tak ada harapan. Pergi jumpa bomoh sana, bomoh sini. Sampailah jumpa bomoh yang buat perkara khurafat dengan bantuan jin. Anak sebenarnya tak sihat tapi dilihat sihat. Jin boleh buat. Nak tipu daya. Saya dah berubat mana-mana ustazah tapi yang ni je menjadi. Apa yang dia suruh puan buat? Dia pun ceritalah dengan binatang tu, dengan itu, dengan ini, guna itu, darah lah, apalah, macam-macam. Lepas tu kami kena pakaikan ni, lepas tu kena gantung tu, lepas tu kena baca ada mantra sekian-sekian. Saya kata jelas khurafat, tak ada ragu-ragu. Tapi kan ikhtiar ustazah, ikhtiar kan. Sebab itu Nabi SAW sampai sebut 70,000 golongan yang akan masuk syurga tanpa dihisap. Tak ada hisap. Di akhirat kelak dibangkitkan, tak perlu hadapi hisap, buku amalan, timbangan, mizan, semua tak perlu, terus dijemput masuk ke dalam syurga. Mereka yang berubat, tidak menggunakan bomoh yang melakukan kesyirikan.
Sebab kita akan sangat terdesak bila melibatkan nyawa. Melibatkan orang tersayang. Melibatkan diri kita. Kalau doktor cakap, makcik kena potong dah kaki ni, tak boleh nak buat apa dah, potong je jalan dia. Doktor, takkan tak ada cara lain, makcik nak pergi masjid, barulah sebut kan. Makcik nak pergi kuliah, makcik nak pergi ni, kaki ni lah buat ibadah, makcik tak boleh kalau potong. Sebelah ke doktor? Tak, dua-dua makcik, kena potong dua-dua. Tak ada ke cara lain? Sebenarnya ada makcik. Ada ubat ni, makcik makan 3 biji 3 kali sehari, selama 3 hari je. Tapi 1 biji harga dia 10,000 makcik. Saya tanya ni, saya nak tanya. Agak-agak usaha tak cari duit? 10 kali 3 kali 3 jadi berapa? Dalam 100,000 lah. Usaha tak cari? Usaha. Kalau ada tanah jual tak? Jual. Ada emas gadai tak? Gadai. Ada kawan-kawan minjam tak? Minjam. Masa tu baru kita sedar betapa mahalnya nilai kaki yang Allah beri kita percuma. Dah 70 tahun, dah 60 tahun. Manusia akan sanggup buat apa saja. Kalau doktor tu pula cakap, pergi jumpa, saya tahu ada satu bomoh ni, tapi dia pelik sikit lah. Tapi ramai dah sembuh, tak jadi potong. Akan sanggup pergi. Walaupun was-was, ragu-ragu, jelas syirik. Manusia bila berhadapan dengan terdesak, melibatkan nyawa, melibatkan anggota badan. Bila kita terdesak macam mana pun, tapi pertahankan juga, takkan berubat dengan cara syirik. Tak akan ikhtiar dengan cara syirik. Nabi kata ini antara golongan yang masuk syurga tanpa dihisap. Allahu Akbar. Masya Allah. Okey, masa dah habis. 5 minit lagi ya. Boleh 5 minit? Sebab saya nampak macam AJK dah berdiri dah kat belakang tu. Mungkin kalau saya tak berhenti, dia orang datang, lepas tu heret saya keluar. Tak adalah, dia nak iring, bukan dia heret. Tapi dia bagi signal lah kan. Tapi ibu-ibu semua dah masak kan? Kira hari ni beli lah kan, bantu peniaga. Ya kan, order food panda, siang peniaga sekarang, ramai yang struggle kan. Jadi hari-hari bantu peniaga, betul? Sekarang kita pergi kepada kesimpulan, apakah amalan kita muslimin-muslimat. Petunjuk Nabi SAW dalam menghadapi fitnah Dajjal. Dan bila sebut fitnah Dajjal, jangan bayangkan Dajjal mata satu. Segala tipu daya, fitnah akhir zaman, kacau bila akhir zaman, termasuk dalam makar ataupun perbuatan jahat Dajjal. Dajjal kecil sebelum keluar Dajjal besar. Yang pertama, kita baca sama-sama hadis ini, hadis sahih riwayat Muslim. Saya baca, muslimat ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Di IG pun orang dah komen tu, mic tak elok, suara berdengung apa semua, minta video ni apa semua. Jadi saya tak tahu ni kenapa ada macam-macam masalah dengan teknikal ni. Ni kena segerakan. Sama ada awak buka je terus. Okey, muslimin muslimat. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hafiza 10 ayat min awwali suratil kahfi usima minad dajjal sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi, maha benarlah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca firman Allah, kita sebut sadaqallahul azim, maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Bila sebut hadis Nabi, kita boleh tutup dengan sadaqah Rasulullah, maha benarlah kata-kata Rasulullah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Muslimat, ibu-ibu, susah ke senang nak hafal 10 ayat terawal surah Kahfi?
Ada yang kata senang sebab dia dah hafal. Ada yang kata susah, dah 20 tahun dah hafal, tak hafal-hafal lagi. Ada yang dah usaha 10 tahun, ada dah usaha setahun, tak hafal-hafal. Baru lancar 2 ayat, berhenti sebulan, lepas tu dengar ceramah, isah balik, mula balik. Lepas tu masuk ayat ketiga, berhenti lagi. Lepas tu dah tak ingat langsung, dengar ceramah sekiamat sedajjal, hafal balik. Gitulah duk pusing-pusing sampai jangan sebut. Macam tu lah. Betapa kita ni lemah sangat. Muslimat, mudah-mudahan tazkirah hari ini boleh bagi kekuatan. Cuba letakkan seminggu masa untuk diri kita. Jangan jadikan alasan umur. Jangan jadikan alasan kudarat. Makcik ni ustazah, nama sendiri pun lupa ustazah. Contoh. Percayalah, Allah akan membantu hamba-Nya untuk mengingati dan menghafal kalimahnya. Kalau kita boleh buat di usia macam ni, benda yang kita pun tak terfikir, contohlah tiba kita buat kenduri kan, tak tahu datang daripada mana tenaga tu kan. Layan tetamu daripada pagi sampai petang, kalau sebelum tu nak sembahyang 5 minit pun sakit urat. Ada waktu-waktunya bila kita buat hati bersungguh-sungguh, kita lupa kita sakit. Mungkin boleh jadi kita belum betul-betul yakin dan percaya tentang kelebihan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi. Dan kita belum faham kenapa betapa perlunya kita kepada perlindungan daripada Dajjal, lebih perlu daripada makan dan minum. Lebih perlu daripada tidur dan rehat. Lebih perlu kita daripada seolahnya daripada nyawa kita sendiri. Sebab apa? Siapa yang boleh selamat daripada fitnah Dajjal, maka dia akan selamat daripada api neraka. Sebab fitnah yang paling berat adalah fitnah tu Dajjal. Dan inilah fitnah umat akhir zaman. Nabi pesan supaya menghafal 10 ayat yang terawal dan membaca 10 ayat terakhir. Untuk 10 ayat terakhir, Nabi sebut barang siapa yang membaca ataupun beramal. Jadi kalau tak mampu hafal, kalau boleh hafal, hafal. Itu terbaik. Tak mampu hafal 10 ayat terakhir, cukup dengan baca. Tapi untuk 10 ayat terawal, hadis sahih Nabi pesan supaya menghafal. Lalu saya pula, kalaulah saya sebut, ibu-ibu kalau tak mampu nak hafal 10 ayat, hafallah ayat ke-10. Agak-agak nak ambil yang mana? Hafallah ayat ke-10. Sebab Ustazah cakap kau dah tak mampu 10 ayat, ayat ke-10 pun jadilah. Itu yang hafal ayat ke-10 saja sampai lepas 5 tahun, 10 tahun. Tak naik-naik upgrade. Sebab hawa nafsu dan diri kita lebih cenderung mengambil yang ringan, mudah-mudah untuk perihal akhirat. Tapi untuk perihal dunia, kita akan ambil yang sehabis baik. Beli baju sehabis baik. Tak membazir, lagi pun nak bertahan. Kalau baju yang mahal ni boleh tahan 2 tahun, elok lagi. Beli handbag pun sama, beli kasut pun sama. Bercuti, ala-ala bercuti betul-betul. Terus pergi je lah sekian-sekian. Duit cukup-cukup, tak apa, rezeki boleh dicari. Bila perihal dunia, kita cuba ambil yang sehabis baik, maksimum. Bila perihal akhirat, kita boleh kita biasa ambil yang paling ringan. Kenapa saya sebut kalau tak mampu juga, betul-betul tak mampu hafal 10 ayat terawal, maka hafallah ayat yang ke-10. Kerana itu ada doa Ashabul Kahfi. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah min ladunka daripada sisimu rahmatmu. Wahai lana, sempurnakanlah bagi kami min amrina dalam semua urusan kami. Rasyada, petunjukmu yang jelas. Urusan apa ibu-ibu? Nak buat keputusan, nak buat pilihan, nak buat tindakan, nak buat keputusan dah sebut. Nak buat keputusan makan kedai mana? Nak buat keputusan anak sekolah mana? Nak buat keputusan baju yang mana? Nak keputusan nak beli ke tak, nak beli ke tak? Cubalah doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sebab siapa dalam keputusannya dia minta petunjuk Allah.
Dalam pilihannya dia minta dulu petunjuk Allah. Dalam tindakan dia minta dulu petunjuk Allah. Pasti tindakan, pilihan dan keputusannya itu dalam pertolongan dan pemeliharaan Allah. Walaupun mungkin keputusan yang dibuat dilihat buruk dulu, dilihat negatif dulu, hasilnya tak sebagaimana yang dia jangkakan. Tetapi bila dia dah memulakan sesuatu pilihan, tindakan, keputusan itu dengan mohon petunjuk daripada Allah. Ketika Ashabul Kahfi menyelamatkan diri daripada Raja Dicyanus yang memerintahkan rakyat supaya menyembah dia dan membunuh siapa yang memuji Allah, mereka membaca doa ini mohon petunjuk daripada Allah. Kalau fikir nak berlindung dalam gua belum tentu selamat. Tetapi bagaimana Allah pelihara sampai 309 tahun. Allah tidurkan tanpa makan, tanpa minum, tapi Allah bolak-balikkan tubuh badan mereka supaya tak jadi bedridden, supaya tak luka, kulit tidak menggelupas dan sebagainya. Begitu cara Allah membuktikan siapa yang berdoa meminta dengan doa ini, Allah akan berikan pertolongan daripada jalan yang tak disangka di luar kemampuan kita berfikir. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan yang terakhir betul-betul satu doa. Sebab tadi sebut terakhir dah kan. Biasalah itu ayat penguat semangat supaya mata segar. Dah habis dah. Macam tu kan. Jadi muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda satu doa. Masya Allah, kalau kita tak hafal dan tak beramal doa ni. Doa ni kan tuan-puan sekalian, dia macam ni tau. Kita kan banyak dosa. Saya cakap saya lah, saya tahu saya banyak buat dosa. Banyak buat salah. Selalu berdosa dengan suami, berdosa dengan anak, belum cerita dosa dengan Allah. Dosa dengan staff. Kadang push-push staff sampai staff stres, marah-marah staff, kan, nak kejar target. Lepas tu bila kesalahan diulang, kita pun hilang sabar. Saya tahu saya ada banyak dosa dengan orang keliling. Lepas kita dah rasa banyak berdosa, dosa dengan Allah, lalai, sekian-sekian. Yang menenangkan kita, yang mengembalikan kembali hati yang kuat, yang kita ada kekuatan nak betulkan balik, nak mengakui kesilapan, nak memperbaiki diri. Pertama, ia akan berlaku dalam solat. Ibu-ibu, muslimin muslimat, betul atau tidak? Kita akan rasa tenang bila kita solat di awal waktu. Dan resah yang paling utama bila kita lambatkan solat. Walaupun kita lambatkan solat sebab urusan, sebab kerja, ataupun sebab hal-hal, kita tengah pilih handbag, suami bagi duit 1,000, suami kata jangan lebih walaupun 1 sen. Habiskan 1,000. Kalau tak habis, soalannya macam tu lah. Masa suami suruh beli, apa yang nak? Tiba-tiba dengar azan, contoh tiba-tiba dengar azan, kita pun sikit lagi. Tapi hati masa tu datang tak rasa resah gelisah? Dah datang. Selagi mana kita tak solat, resah gelisah. Tapi kalau kita kata, okey, dah ada dah yang berkenan, tapi letak sini dulu, nanti buat pilihan, pergi semayang dulu. Dan itulah saat kita dapat ketenangan. Maksud saya, ketenangan adalah datang apabila kita menyerah diri kepada Allah, mendahulukan panggilan Allah, sebab apa yang berlaku ketika solat itulah yang akan membetulkan kembali apa yang salah silap. Sebab Nabi sebut apa? Antara solat ke solat menggugurkan dosa. Antara zuhur ke asar kita ada buat banyak dosa. Bila kita solat asar, Allah gugurkan dosa. Antara asar ke maghrib ada dosa dengan Allah, dengan manusia, dengan makhluk, Allah gugurkan bila solat maghrib. Kenapa kita terus rasa tenang bila kita tunai solat? Satu, kita rasa tak berhutang dengan Allah, settle. Sebab lagi tak solat, lagi tu beban. Dan doa yang Nabi ajarkan ini membuatkan kita rasa macam mana ya? InsyaAllah kalau mati, insyaAllah selamat daripada api neraka. InsyaAllah selamat daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Selamat daripada azab kubur dan azab api neraka. Doa yang Nabi ajarkan yang kita perlu baca sebelum bagi salam. Nanti cari dah internet. Tapi saya ajak dulu muslimin muslimat untuk ikut bacaan doa ni. Sebelum baca doa ini, Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza faragha ahadukum minat tashahhudil akhir falyasta'iz billah min arba. Yaqul Allahumma. Yang tu nanti kita akan baca sama-sama. Nabi bersabda,
Apabila kamu selesai daripada membaca tasyahud akhir, maka berlindunglah dengan Allah daripada 4 perkara. Dan ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Tak ada pertikaian, tidak ada keraguan bahawa Nabi memang ajar wasiatkan kita untuk membaca doa ini sebelum bagi salam. Innaka Hamidum Majid, jangan bagi salam lagi. Baca doa ini dulu. Bila Nabi baca dan berikan doa yang khusus, subhanallah, di waktu yang khusus, maka doa itu ada level mustajabnya berbeza. Doa Nabi ajarkan banyak, tapi banyak juga Nabi tak sebut waktu yang khusus. Tapi bila Nabi sebut waktunya adalah selesai baca tasyahud akhir sebelum bagi salam, mohonlah perlindungan daripada 4 perkara. Okey, sama-sama ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Muslimat, itulah 4 yang Nabi pesan supaya kita mohon perlindungan. Maksudnya apa? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, a'udzu bika, mohon perlindungan daripadamu, min azabi jahannam, daripada azab api neraka jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan, fitnah hidup, dan fitnah kematian. Apa fitnah mati? Fitnah su'ul khatimah. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah Dajjal al-Masih. Okey. Siapa yang mampu hafal dalam lafaz Nabi dalam bahasa Arab, itu afdal, paling utama. Tapi sementara kita belum hafal, jangan tangguh. Lepas ni mungkin solat duha ataupun solat zuhur, bila nak beri salam, sebelum beri salam, baca doa tersebut di dalam bahasa Melayu tetapi dalam hati. Bila tahiyat, innaka Hamidum Majid, lintaskan dalam hati, mohon perlindungan daripada azab api neraka, azab kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, dan fitnah Masih Dajjal, fitnah Dajjal. Jangan tunggu dah hafal baru nak beramal. Sebab tak tahu kod mati malam ni, kod mati besok. Dan bila berdoa, jangan ada keraguan. Itu syarat berdoa dengan Allah. Allah tahu siapa yang ragu ketika meminta dengan Allah. Allah tahu siapa yang ketika meminta dengan Allah, dia tidak fokus dan dia tak faham apa yang dia minta dengan Allah. Bila kita minta dengan Allah tanpa ragu, Allah sebut apa di dalam Al-Quran? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu yang bertanya, di manakah aku? Katakanlah, sesungguhnya aku sangat dekat. Aku pasti memakbulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka taati perintahku dan beriman yakin kepadaku. Syarat doa dimakbulkan Allah, kena yakin ketika berdoa. Selepas itu, usaha menghafal dan lafaz Nabi. Sebab keberkatan ada pada lafaz Nabi. Nanti kita akan rasa syok sangat ibu-ibu. Sebelum bagi salam, kita lepas innaka Hamidum Majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Saya jadi macam terganggu, bukan apa. Saya selalu sebut, saya akan tambah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Kalau kita dah terbiasa mohon perlindungan untuk setiap permintaan tu pun tak ada masalah. Kita boleh baca dengan kuat macam baca tahiyat. At-tahiyat, bila kita boleh lafaz dalam bahasa Arab, kita boleh baca sebagaimana kita baca tahiyat, boleh keluar suara. Dan bila kita semayang seorang-seorang kat rumah, tak ada makmum, tak ada kiri kanan,
kita boleh baca sampai suara tu jelas kedengaran di telinga. Kalau ada jiran kiri kanan, ada jemaah lain, kan kita kena baca, telinga kita dengar sipi-sipi je kan, bisik. Tapi kalau semayang kuat-kuat dekat rumah, kita boleh baca dengan jelas sampai telinga kita dengar apa yang kita baca, maka telinga kita tertutup daripada bisikan syaitan. Masya Allah. Ia tidak mengurangkan pun pahala dan tidak mencacatkan solat. Alhamdulillah, terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap kekurangan. Mudah-mudahan mendapat manfaat perkongsian pada hari ini. Yang utama adalah tindakan perubahan hijrah amalan. Benda yang samalah tu. Kesedaran tak cukup, keinsafan tak cukup, melainkan perlu ditutup dengan tindakan. Pilihlah mana-mana bahagian yang bila balik boleh beramal. Kita kongsikan banyak, dapat satu lalu beramal, itu sudah cukup baik. Alhamdulillah. Saya sayang muslimat semua, sayang kerana Allah, kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, mudah-mudahan di syurga Allah kita bersatu. Mudah-mudahan kita semua akan saling tarik-menarik, saling bantu-membantu, mempertahankan setiap orang di kalangan kita sampai semuanya akan masuk ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan, boleh saya buat pengumuman sikit ya, sebab sebut gerai. Sudilah kiranya ibu-ibu muslimat singgah di gerai di luar, mungkin bukan gerai kami je, ada gerai lain juga. Dan kami bawa pelbagai produk daripada galeri. Ustaz Mak, sebenarnya Cinta Syurga Air Freshener ini adalah haruman Raudah Makam Nabi. Dah beli kan? Wangi kan? Bagus sangat. Dia membawa aura lah, kerinduan kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan. Sebenarnya setiap jualan ini kami kumpulkan dana untuk pembelian bangunan tahfiz yang kami akan buka pada tahun hadapan. Sama juga kalau anda tengok Cinta Syurga ni yang sembuh-sembuh, boleh di kain telekong, sejadah apa semua, silalah habiskan ni yang kita bawa kat belakang tu. Kemudian ada satu pengumuman pada hari Ahad, bukan hari Sabtu. Sini kalau nak ke Nilai berapa jauh?